Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, kita masih lagi dalam unit 25, Insan Berketerampilan. Cuma kali ini kita nak belajar tentang seni bahasa dan juga tata bahasa. Pada akhir sesi pembelajaran nanti, kamu akan mengenali 37 huruf Jawi. Sebenarnya, kamu pernah belajar sama ada dalam subjek bahasa Melayu ataupun pendidikan Islam. Huruf Jawi, dan saya juga yakin ramai dalam kalangan kamu ni sudah menguasai dan juga lancar kalau baca tulisan Jawi itu. Jadi tak ada masalah lah untuk kamu kenal huruf Jawi. Seterusnya, kamu perlu bina 4 ayat seruan dan juga 4 ayat perintah yang mana telah pun kita belajar sebelum ini. Jadi untuk sesi kali ini, isi pelajarannya lebih mudah. Baik, terus ke muka surat 194 dan kamu akan lihat ada satu maklumat bertajuk hormati sesama kita. Hormat antara satu sama lain lah maksud dia. Afifi ingin mengundang rakan-rakannya makan tengah hari di rumah. Dia sedang memikirkan menu yang sesuai untuk rakan-rakannya yang berbilang bangsa dan agama. Menu yang disajikan perlulah sesuai bagi menghormati adat dan kepercayaan mereka. Hal ini penting untuk menjaga hubungan mereka yang rapat, seperti isi dengan kuku. Baik, itu sekadar pengenalan sahajalah. Afifi ni dia nak ajak kawan-kawan dia makan tengah hari dekat rumah. Kawan-kawan dia tu bukannya Melayu saja, terdiri daripada pelbagai bangsa. Mungkin ada India, mungkin ada Cina, mungkin ada Iban, macam-macam suku kaum, macam-macam bangsa yang ada di negara ni. Baik. Jadi Afifi ni dia kena fikirlah nak bagi makan apa. Macam kita orang Islam, macam orang Melayu, orang Islam, biasanya, bukan biasanya, tak boleh makan daging khinzir ataupun minum arak ataupun benda-benda yang memabukkan lah. Itu kalau orang Islam. Bagi orang selain daripada orang Islam, ada juga makanan yang mereka tidak boleh makan dan minuman yang minuman saya tak pastilah. Kalau makanan ya ada sesetengah daripada kaum, adalah 2-3 kaum tu ada makanan yang mereka tak boleh makan. Untuk minuman saya tak pastilah. Baik. Cuba kamu lihat peribahasa yang dihitamkan di situ seperti isi dengan kuku. Maksud dia rapatlah. Hubungan yang rapat, isi dan kuku. Hubungan yang rapat. Baik. Di bawah itu kalau kamu lihat sebenarnya itulah huruf Jawi. Itulah huruf Jawi. Sebenarnya kalau dieja dengan bukan dieja, ditulis dalam tulisan Jawi sebenarnya bersambung-sambung lah. Cuma ini dipisah-pisahkanlah supaya kamu dapat lihat huruf-huruf Jawi tu. Huruf pertama ni huruf Sin. Ni huruf Sin. Sin, Pa, Ro, Ta, Ya. Jadi seperti. Yang bawah ni Alif, Ya, Sin, Ya, isi, Dal, Nga, Nun, dengan. Kemudian kaf, waw, ku. Ini antara huruf
jawi yang digunakan untuk mengeja untuk mengeja peribahasa seperti isi dengan kuku. Ni. Baik, kita tengok ke semua huruf jawi. Apa yang kamu dapat lihat sekarang ialah 37 huruf jawi yang saya yakin dan percaya ramai dalam kalangan kamu tahu huruf jawi ni dan tahu nak mengeja dengan menggunakan tulisan jawi. Mudah saja. Lagipun huruf jawi ni kamu telah belajar seawal umur kamu 5 ke 6 tahun dah. Mungkin di tadika atau di pasti ke atau di prasekolah ke, kamu telah didedahkan dengan huruf jawi. Jadi tak ada masalah untuk kamu mengenali dan juga menguasai tulisan jawi, tak ada masalah. Baik, ini sekadar untuk nak ingat balik lah, bukan nak ingat balik, nak tengok balik lah huruf-huruf jawi yang ada. Alif, ba, ta, tu ada ta marbutah. Ta marbutah. Ini namanya ta marbutah. Kemudian sa, jim, cha, cha ni ha, kho. Bukan kha, bukan kha. Kho, dia kho. Kho, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghin, nga. Ni, nga. Fa, pa. Lain Fa dengan pa, lain. Qaf, kaf, ga. Ga, lam, mim, nun, waw, va. Huruf va dia macam waw tapi ada titik. Kemudian ha, hamzah, ya, alif maksurah, macam ya tak ada titik ni. Kemudian huruf nya. Jadi yang saya bulat-bulat ini ni tertinggal. Yang saya bulat ini huruf ni kebanyakannya kamu tak boleh jumpalah, tak boleh tengok dalam Al-Quran, kecuali huruf ta marbutah. Ta marbutah adalah dalam Al-Quran. Selain daripada tu yang saya bulatkan itu tak ada dalam Al-Quran. Baik, yang lain adalah. Jadi ini 37 huruf jawi. Ini bukan huruf hijaiyah. Ini huruf jawi. Huruf hijaiyah tu huruf yang ada dalam Al-Quran tu. Baik. Seeloknya kamu hafal dan tahulah. Tapi sebenarnya kamu dah tahu, kamu dah hafal dah pun. Tak ada masalah. Tak ada masalah untuk huruf jawi inilah. Seterusnya, terus ke muka surat 196. Dan kamu akan lihat ada satu maklumat bertajuk tanggungjawab warga sekolah. Baik. Apa yang perlu kamu buat adalah teliti baca dan faham apa yang disampaikan oleh maklumat ini. Baik. Cikgu Mariam meminta beberapa orang murid melakukan aktiviti main peranan berpandukan gambar. Maksudnya buat simulasi berdasarkan gambar yang ditunjuk. Murid yang lain perlu meneka situasi main peranan tersebut. Jadi baik, Cikgu Mariam ni, dia minta beberapa orang murid buat simulasi berdasarkan gambar yang ditunjukkan. Murid lain kena teka situasi itu berlaku di mana ataupun apa yang berlaku. Apa yang cuba disampaikan oleh rakan mereka yang buat simulasi itu. Baik. Sebenarnya, untuk bahagian ini, kamu diminta untuk bina ayat seruan dan juga ayat perintah. Jadi,
ayat seruan, ayat perintah ini kamu telah belajar banyak kali sebenarnya. Dalam PDPR ini pun saya rasa lebih 3 kali telah belajar jenis ayat bahasa Melayu. Ada 4 tu. Ayat tanya, ayat penyata, ayat seruan dan ayat perintah. Untuk muka surat ini, kamu hanya diminta untuk bina ayat seruan dan juga ayat perintah berdasarkan situasi pada gambar yang ditunjukkan inilah. Baik, kita bincang dulu. Gambar yang pertama ni situasi murid beratur di kantin untuk membeli makanan dan minuman. Seorang pengawas, dia bagi tahu murid-murid yang lain. Murid-murid, sila beratur. Jagalah disiplin kamu di mana-mana sahaja. Itu ayat perintah. Kenapa ayat perintah? Ingat balik. Kalau ayat perintah atau ayat suruhan ini maksudnya ayat itu meminta seseorang buat sesuatu. Menyuruh seseorang buat sesuatu atau melarang seseorang buat sesuatu. Suruh, kita suruh sesuatu, kita minta sesuatu, itulah ayat perintah. Kita minta orang melakukan sesuatu. Itu ayat perintah. Yang ini pengawas dia minta murid-murid beratur. Kemudian dia minta murid-murid ni jaga disiplin. Kemudian tengok makcik yang pakai tudung warna biru tu. Yang ini. Agak-agak apa yang dia cakap ni? Ini ayat seruan lah. Kenapa ayat seruan? Jelas dan nyata ada tanda seru di belakang. Jadi kamu kena fikirlah apa ayat-ayat yang sesuainya. Mungkinlah makcik ni cakap, nah, ini nasi ayam kamu. Nah, ini mi kari kamu. Dia guna kata seru, nah. Dan di belakang itu ada tanda seru. Kita tengok situasi yang kedua, gambar yang kedua. 2 orang murid perempuan. Seorang jatuh. Seorang lagi macam cuba membantulah. Jadi agak-agaknya apa yang terduduk tu cakap? Agak-agaknya apa? Mestilah ayat seruan apa? Aduh, sakitnya belakangku. Mungkin macam itulah dia cakap. Kemudian yang cuba bantu tu cakap apa? Cuba kamu bangun. Dia minta budak yang jatuh tu bangun, berdiri. Cuba kamu berdiri. Cepat berdiri. Ataupun dia cakap macam itulah. Ataupun dia boleh cakap, aduhai, malangnya nasib kamu. Itu ayat seruan. Suka hati kamu lah. Kamu nak buat ayat seruan ke ayat perintah. Ikut kreativiti kamu. Baik. Yang ketiga, situasi ketika hari sukan. Seorang mungkin guru besar, mungkin guru penasihat. Guru besar lah, kita anggap guru besar. Menyampaikan piala kepada seorang murid. Ataupun mungkin ketua rumah merah. Agak-agak apa yang guru besar tu cakap? Biasanya kalau macam gini, tahniah lah. Tahniah kerana Rumah Merah berjaya menjadi juara keseluruhan pada tahun ini. Tahniah, ayat seruan. Kemudian mungkin merah tu jawab. Mungkin dia jawab ayat penyata biasa je lah. Terima kasih Tuan Guru Besar. Macam tu je lah. Kemudian tengok situasi keempat. Gambar keempat. Seorang guru sedang memberi arahan kepada murid-muridnya. Agak-agak apa yang cikgu ni cakap? Mestilah ayat perintah. Mungkin cikgu ni cakap, kamu perlu menjaga disiplin kamu sepanjang berada di sekolah. Ataupun cikgu tu cakap, kamu haruslah kamu dilarang untuk membuat bising sewaktu berada di sekolah. Ataupun cikgu tu suruh, kamu kena tolong cikgu-cikgu yang berada di sekolah. Mungkin macam itulah. Apa-apa sahaja ayat perintah. Ingat, hanya 2 jenis ayat. Iaitu ayat ayat seruan
dan juga ayat perintah. Cuba kamu bina sendiri. Fikir sendiri 4 ayat seruan dan 4 ayat perintah. Mudah sahaja. Sebab kita dah belajar banyak kali berkaitan jenis ayat bahasa Melayu ni. Baik, itu saja untuk sesi pembelajaran kita kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada sesi akan datang. Unit baru. Dan saya rasa untuk isi pelajaran pada kali ini tidaklah berat. Tidak susah. Sebab kamu pernah belajar. Jadi saya harap apa yang diminta untuk kamu buat, kamu dapat buat. Dan apa yang diminta untuk kamu faham, kamu dapat faham dan ingat dan dapat gunakan. Dapat aplikasikan dengan baik pada masa akan datang. Baik, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Selamat belajar.